Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Hari ini kita cuba sambung lagi pelajaran kita yang masih lagi di bawah tajuk sistem ekonomi, dan hari ini kita lihat pula tentang ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Apakah ciri-ciri sistem ekonomi Islam? Baik, sebelum kita menguraikan tentang ciri-ciri sistem ekonomi Islam, kita hendaklah menyatakan dalam pengenalan ataupun pendahuluan di mana sistem ekonomi Islam kita bandingkan dengan sistem ekonomi bukan Islam. Ataupun kita katakan kita bandingkan di antara sistem ekonomi bukan Islam dengan sistem ekonomi Islam. Di mana sistem ekonomi bukan Islam hanya mementingkan kepada keuntungan duniawi, iaitu keuntungan laba semata-mata. Sebaliknya, sistem ekonomi Islam mengutamakan keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Maknanya dalam sistem ekonomi Islam ianya mesti menepati dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita boleh tulis sebagai pengenalan ataupun pendahuluan. Sekarang kita tengok tentang ciri-ciri ekonomi Islam. Baik, apakah ciri-ciri ekonomi Islam? Ciri-ciri ekonomi Islam yang pertama ialah aktiviti ekonominya hendaklah bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Dalam sistem ekonomi Islam, tujuan utama dalam perniagaan atau melakukan perniagaan atau pelaburan atau perusahaan atau seumpamanya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tiada sebarang aktiviti ekonomi Islam dilaksanakan selain daripada dasar ini. Tak boleh gelecoh daripada dasar ekonomi ataupun dasar Islam. Mesti menepati syariat Islam. Sebab itu kita lihat ekonomi Islam hendaklah dilakukan secara berhemah, bertanggungjawab, dan dengan tidak mengenepikan aspek-aspek nilai dan juga kebajikan. Jangan ada sebarang penipuan, jangan ada sebarang timbang, sukatan, timbangan yang tak cukup, jangan ada riba dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawasanya aktiviti ekonomi yang dilakukan hendaklah menjurus kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri ekonomi Islam yang pertama. Ciri ekonomi Islam yang kedua ialah di mana matlamat jangka panjang diutamakan, ataupun kita boleh kata mengutamakan matlamat jangka panjang. Apa maksud dia? Matlamat sistem ekonomi adalah untuk memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat. Kita berniaga, kita buat bisnes, kita menjalankan urusan perniagaan adalah untuk dengan tujuan memberi kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat. Jangan ada selain daripada itu. Dan bagi orang yang menjalankan perniagaan ini, termasuk individu-individu yang mengusahakan perniagaan ini, mestilah mengutamakan ataupun matlamatnya adalah mesti dalam tempoh jangka masa yang panjang, iaitu dengan meletakkan kesejahteraan hidup di akhirat. Maksudnya, kita mengusahakan perniagaan, kita janganlah hanya mementingkan dunia semata-mata, tetapi mesti meletakkan kepentingan untuk mencapai kesejahteraan hidup di akhirat. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Matlamat jangka panjang maksudnya sampai ke akhirat. Ciri ekonomi Islam yang ketiga ialah memberi kemakmuran kepada masyarakat. Ciri ekonomi Islam yang ketiga ialah untuk memberi kemakmuran kepada masyarakat. Tujuan aktiviti perniagaan dan ekonomi adalah untuk memberi kemakmuran dan kesenangan kepada masyarakat. Kita keluar produk, kita keluar perkhidmatan, mestilah untuk meningkatkan nilai dan tahap hidup masyarakat. Maknanya, apa yang kita buat mesti mengutamakan masyarakat dan mesti benda itu boleh meningkatkan nilai dan tahap hidup masyarakat. Kita tidak boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang immoral. Ini tak boleh meningkatkan nilai hidup masyarakat. Contoh kita kata, pelacuran, perjudian,
dan seumpamanya, penipuan dan sebagainya. Kita tak boleh nak mengusahakan perniagaan, menjalankan aktiviti-aktiviti seperti pelacuran, perjudian sebagainya mana yang saya nyatakan. Dan kalau kita lihat masyarakat Arab Jahiliyah, memang mereka ini menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral, yang tidak mengutamakan kemakmuran masyarakat. Maka lahirlah dalam masyarakat segala bentuk kerosakan dan kesengsaraan dalam masyarakat. Ekoran daripada tidak mengutamakan kemakmuran dalam masyarakat. Kemudian, ciri ekonomi Islam yang keempat ialah untuk mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Mencapai keuntungan dunia dan akhirat. Jadi dalam kita menguruskan perniagaan, mestilah kita melakukan aktiviti perniagaan ataupun aktiviti ekonomi untuk mendapat keuntungan material dan juga untuk mendapat pahala. Keuntungan dunia ataupun keuntungan material ini untuk kita nikmati di dunia, manakala ganjaran pahala boleh dapat di akhirat. Begitulah kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan perniagaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, peniaga yang amanah akan berada di bawah naungan Arash pada hari pengadilan. Jadi nak beritahu kepada kita bahawasanya peniaga-peniaga yang menjalankan urusan perniagaan dengan amanah dan tidak menipu, baik menipu timbangan, menipu sukatan, akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi keistimewaan pada hari akhirat. Jadi dalam menguruskan ekonomi, mereka ini mengutamakan sifat tolong-menolong, sifat jujur, mengutamakan golongan-golongan lemah, kerana matlamatnya adalah untuk mendapat pahala dan mendapat ganjaran Allah SWT. Dan golongan inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, peniaga yang amanah akan berada di bawah naungan Arash Allah SWT. Jadi kalau panjang-panjang pun kalau kita tak ingat, tak ada guna juga. Rasanya setakat itu dulu. Tolong ingat isi-isi yang telah cikgu nyatakan dan nyatakan tentang penutup lah. Jadi sebagai penutupnya bolehlah ditulis dengan menyatakan bahawasanya konsep perniagaan dalam Islam adalah berasaskan konsep tauhid, bagi melahirkan manusia yang beriman, beramanah dan sebagainya. Dalam menguruskan perniagaan ini, bagi orang Islam mestilah bersumberkan wahyu, iaitu asas kepada pelaksanaan segala kegiatan ekonomi yang melibatkan orang Islam. Cikgu rasa cukup sekadar itu dulu dan insya-Allah kita akan sambung nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.